Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan secara live dan eksklusif di Bernama TV. Satu lagi topik telah pun kami sediakan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini. Dan topik yang kita pilih hari ini ialah kenapa bayar lebih. Satu topik yang cukup menarik sebenarnya. Dan kita pilih topik ini sebenarnya ialah sempena dengan kempen penurunan harga yang telah pun dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, itu Datuk Seri Hassan Malik. Dan kempen ini bermula daripada 1 hari bulan Mac dan dijangka mungkin akan berlarutan selama 3 bulan. Banyak perkara sebenarnya yang boleh kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara bersama dengan saya. Baiklah, di sebelah kanan saya ini kita mengalu-alukan kedatangan semula tetamu yang lama sebenarnya tidak bersama dengan kita. Jadi yang berbahagia Cik Noh Hajran Muhammad Noh, pengamal undang-undang. Jadi Cik Noh, mana pergi lama ni? Tak jumpa-jumpa kita. Ada. Terima kasih ada. Tapi walaupun tak berada di sini, saya ada juga input-input, insyaAllah. Alhamdulillah. Ya. Dan kita juga ingin mengalu-alukan yang berbahagia Dato' Aziz Muda, iaitu Presiden QPEC ataupun Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Okey, kepada anda yang sedang bersama kami, seperti biasalah, kami juga sebenarnya telah pun menyediakan 2 talian bagi membolehkan anda berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini di Ruang Bicara. Jadi 2 talian tersebut ialah 03 20 50 4421 dan juga 03 20 50 4625. Jadi gunakanlah 2 talian yang kami sediakan kepada anda dan panggil-panggil kami kerana kita bersiaran sebenarnya secara langsung. Ini bukan repeat tapi secara langsung kepada anda dari Bernama TV. Baiklah. Sesuatu yang menarik, kita mulakan dulu dengan Cik Noh. Kalau kita lihat daripada kempen penurunan harga ini menjadi satu isu yang menarik juga. Selalunya bila bercakap tentang harga barangan itu ianya dikaitkan dengan harga minyak lah. Selalunya dikatakan bila minyak naik, barang pun harus naik. Tapi bila minyak turun, harga tak turun-turun. Tapi pandangan Cik Noh sendiri bila kita bercakap tentang kempen penurunan harga ni, Cik Noh? Sebenarnya kempen ini amat menggembirakan Cik Noh ya. Sebab Cik Noh lihat kalau Syakawi tahu tentang consumer rights, hak kepenggunaan ini. Consumer right ni mula-mula adalah dilafazkan oleh John F. Kennedy. John F. Kennedy. Pada bulan Mac 1962. Dia membuat pernyataannya di Kongres di mana dia menyatakan, jadi Cik Noh nak terpaksa baca sikit ya. They are the largest economic group affecting and affected by almost every private and public economic decision. Yet, they are the important group whose views are often not heard. Bagi Cik Noh, dari segi pengamal undang-undang ya, dan dari segi isu yang kita bincangkan di sini, kempen turun harga, Cik Noh amat gembira sebab bagi Cik Noh kerajaan mendengar. Jadi pada yang tahun 1962 di mana John F. Kennedy menyatakan tentang hak kepenggunaan, the first politician yang menggariskan 8 hak pengguna, bila kita bercakap tentang hak kepenggunaan, selalunya bisnes-bisnes yang mempunyai orang kata a better leverage. Because kalau macam maksudnya barangan yang diorang menjual, diorang bagi contoh macam minyak naik kan, dan diorang naikkan harga. Tapi kita pengguna tunggu-tunggu tak turun-turun juga walaupun harga minyak dah turun. Ini macam sekarang Nestle dah membuat kempen, right? Nestle membuat kempen pertama yang besar, dia lebihkan konten dalam isi Milo, dalam isi Nescafe. Adakah peniaga-peniaga yang menjual kopi, Milo dan apa-apa minuman di gerai-gerai akan menurunkan harga. Menurunkan harga. So di sini bila kita bercakap tentang hak bersuara, the group yang the most affected tapi tidak mendapat suara, bagi Cik Noh bila kerajaan membuat polisi begini, Cik Noh amat gembira. Okey, bila you sentuh tentang hak bersuara, itu menarik kalau kita relate kepada QPEC sendiri. QPEC ada 1.5 juta ahli, Datuk ya. Jadi apakah peranan yang dimainkan oleh kepimpinan QPEC sendiri? Bukan saja membantu tetapi dalam usaha menyedarkan tentang hak kepenggunaan kepada ahli-ahli QPEC sendiri, Datuk. Terima kasih Saudara Syakawi ya. QPEC adalah satu organisasi yang besar lah. Sekarang ada 1.53 juta orang. Dan mereka bukan saja pejabat awam, tetapi mereka juga sebagai pengguna. Dan kalau kita lihat
pejabat awam ini didarab dengan ahli keluarga mereka, anak pinak mereka, keluarga mereka. Bilangan ini mungkin mencecah sampai 4 hingga 5 juta orang. Dan mereka ni satu kumpulan yang begitu strong. Nak menentukan bahawa harga ni boleh kawal atau tidak boleh kawal. Dalam hal ini, pada pandangan kita, langkah yang diambil oleh kerajaan sebelah pihak adalah satu langkah yang memang ditunggu-tunggu, bukan oleh pejabat awam saja, oleh rakyat. Tetapi dalam masa yang sama, kita lihat dalam isu harga barang ada 3 pihak. Yang pertama, kerajaan yang mengawal dasar dan polisi. Dan yang kedua, kita lihat peniaga itu sendiri, pemborong dan sebagainya yang nak menjual. Dan yang ketiga ialah pengguna. Dan ketiga-tiga ini kalau tidak mempunyai penyelarasan dari segi kerjanya, dari segi kesepakatannya, di pihak peniaga nak mengawalkan untung yang lebih, dan pihak kerajaan tidak mengawal undang-undang dan dasarnya, kan? Di pihak pengguna ada wang beli, tapi kalau tak ada wang tak boleh beli juga. Kita turun harga, tapi kalau wang ada boleh beli, kalau wang tak ada tak beli. Dan hari ini kita nak tengok disiplin. Dari segi disiplin semua pihak ni, pengguna dia nak beli barang yang perlu je, dia disiplin tak diri dia. Jangan barang tak perlu nak pun beli juga, pun beli. Macam mana dia nak kawal harga barang? Dan yang kedua, kita nampak dari segi teori ekonomi lah, kan, permintaan dan penawaran ni suatu perkara yang amat rapat daripada dulu, sekarang dan sampai bila-bila lah. Selagi ada permintaan, barangkali produk tu akan keluar. Tetapi kalau volume, saya ingat kalau kerajaan sendiri mempunyai kuasa yang tertentu, kawal segi volume. Peniaga juga mungkin dia ada strategi dia. Umpama minyak masak, kita pergi ke kedai cari minyak masak, tak ada. Betul. Kemudian sedar-sedar minyak masak dah naik harga lah. Kita tengok tepung umpama, harga di peringkat antarabangsa berapa harga tepung? Dekat kita berapa harga tepung? Harga kawalan kerajaan berapa harga? Dan hari ini bukan lagi sesuatu yang pelik. Orang tidak tahu harga kawalan kerajaan. Orang tahu. Jadi kita nampaklah sekarang ni, isu ni memang orang bercakap harga minyak naik. Dulu minyak ni dia ibu segala-galanya. Bila minyak naik, harga barang naik. Tapi minyak turun, barang tak turun juga. Alasan lain pula bagi. Alasan currency pula, cuaca pula, supply and demand dan sebagainya yang tidak mencukupi, permintaan, berbagai-bagai perkara, halangan dibagi. Jadi pada kita lah sekarang ni, rakyat Malaysia sebagai pengguna harus sepakat memastikan bahawa kita ini tidak dipergunakan oleh orang lain dalam hal harga barang ni. Dipergunakan oleh orang lain. Ini menarik, Datuk, ya. Kalau kita kongsi juga sesuatu dengan pengamal undang-undang seperti Cik Noh sendiri, Cik Noh, ya. Barangkali apakah kita boleh terima hakikat bahawa rakyat Malaysia ini pengguna-pengguna lah yang sentiasa menjadi mangsa ini, kerana kita tidak memahami tentang hak kita sebagai pengguna. Dan mungkin juga dari segi pendidikan, dari segi pendedahan, mengakibatkan bahawa yang untung, yang sentiasa menjadi mangsa ialah pengguna, yang untung ialah peniaga-peniaga sentiasa saja berada di peringkat itu. Kenapa? Betul. Sebab yang menariknya, bila Datuk bercakap tadi, tanpa Datuk sedar, Datuk telah menyebut salah satu hak pengguna di situ. Bila Cik Noh menggariskan hak pengguna yang dilafazkan first time oleh politician John F. K. Kennedy, dia menggariskan 8 hak-hak, dan 8 itu masih menjadi foundation dan pilar hak kepenggunaan. Okey, hak yang pertama adalah hak untuk mendapat kepuasan keperluan asas. Bila kita bercakap tentang mendapat hak untuk mendapat kepuasan keperluan asas, antaranya adalah healthcare, pendidikan, public utilities. So kita mesti ada kepuasan, service. That is dari service, bukan dari segi goods, And then hak untuk mendapat keselamatan produk. Maksudnya tak ada product hazards. Maknanya kita beli plug ke apa, dia meletup. Beli tong gas ke, dia meletup. Itu dia kata hak untuk mendapat keselamatan. Lepas tu yang ketiga, hak untuk mendapat maklumat fakta untuk membuat informed choice. This is very important. For you to make an informed choice, maknanya benda yang you beli tu memang you tahu dia produknya bagus. So apa-apa keputusan you memang dengan hati dan mata terbuka, you membuat pilihan yang baik. Dan hak untuk membuat pilihan, hak untuk menyuarakan pendapat. Itu yang Datuk kata tadi, sebab hak untuk menyuarakan pendapat adalah kepada polisi kerajaan.
Itu adalah salah satu hak pengguna. Yang kelima, lepas tu yang keenam, hak untuk ganti rugi. Di sinilah timbulnya tribunal kepenggunaan. Tribunal pengguna Malaysia lah yang dibuat, di establish, is an independent body, walaupun dikawal oleh Kementerian Datuk Hassan Malik tu, tapi dia independent, bebas, dan ditubuhkan dalam Seksyen 85 bahagian 12 Akta Pengguna 1999. Okey, dan kita ada itu hak untuk mendapat pendidikan pengguna, dan apa yang dibuat oleh PPIM, oleh CAP. Jadi dia educate the consumer. Dan last sekali, hak untuk mendapat alam sekitar yang sihat. This is what you call sustainable environment. Macam tanam sayur dekat Cameron Highlands, it has to be sustainable. Dia kena jaga environment, because kalau you menjual sayur tapi you tarahnya semua bukit-bukit bukau, semua orang meninggal, ganti rugi yang beribu-ribu juta-juta kerajaan, tak boleh juga. So ini 8 hak pengguna yang harus diketahui oleh semua pengguna di Malaysia, dan harus kita mempraktikkan hak itu, menggunakan dengan sebaik mungkin. Kenapa Datuk melihat rakyat Malaysia mungkin dari majoritinya tidak mengetahui tentang hak ini tu? Apakah kerana kita kurang diberi pendedahan ataupun pendidikan berkaitan dengan soal ini? Kepada Kiplek kita nampak bahawa kita abaikan dari segi knowledge ini kepada rakyat. Sepatutnya knowledge ini ada. Kita ada banyak undang-undang. Parlimen kita buat undang-undang banyak. Tetapi adakah rakyat kita tahu undang-undang yang dibuat oleh parlimen kita, yang digubal oleh parlimen, yang dilulus, dikuatkuasakan oleh kerajaan? Ini satu perkara. Tapi hari ini kalau kita nak bercakap dari segi penurunan harga barang, kita bercakap soal rakyat kita, ada kelas bawah, menengah, atas. Yang atas mungkin tak ada masalah, naik ke tak naik ke apa, dia tak ada hal punya. Yang menengah okey, ada tekanan sikit. Yang di bawah ini kita bercakap mereka-mereka yang pendapatannya belum habis bulan dah habis pendapatan, belum pertengahan bulan dah habis pendapatan. Ini yang kita bercakap. Ke pasar, apa kalau dia bawa duit RM50, apa dia boleh dia beli, apa dia boleh bawa balik, berapa banyak lebihan daripada RM50 yang dibawa ke pasar. Betul. Hari ini kita kalau saya tak nak bercakap soal jauh dulu negara kita pertanian beralih kepada negara industri, dah pertanian dah kecil dah, kita import pertanian. Jadi ini polisi kerajaan dasar yang kerajaan nak untuk negara kita menuju negara maju. Tak apalah. Tapi apabila kita bercakap soal survival rakyat, nak makan nak makan hari-hari, nak makan ni, nak keperluan hari, nak beli sayur, lada, bawang, beras, ikan, daging sekali-sekala. Kalau itu pun tak mampu, jadi rakyat nak beli daging pun tak mampu, jadi rakyat pergi pasar beli ikan pun tak mampu, macam mana? Jadi inilah kita kata campur tangan kerajaan dalam sistem itu kena ada. Dan kuasa-kuasa itu harus digunakan oleh kerajaan bela rakyat. Campur tangan kerajaan ini satu isu yang cukup menarik sebenarnya. Nanti saya nak dapatkan pendapat daripada Cik Noh dan juga Datuk sendirilah berkaitan dengan soal ini. Tetapi kepada anda yang berada di luar sana, gunakanlah kesempatan ini, kerana saya percaya anda juga mungkin mempunyai pandangan-pandangan yang tersendiri yang mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya yang berada di ruang bicara ini. Kita berehat seketika, tetapi kembali semula sebentar saja lagi, live dan eksklusif Ruang Bicara Bernama TV. Menongkah batasan masa, mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara. Segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Sedar tak kita tuan-tuan dan puan-puan, keadaan iklim yang tak menentu sekarang ni. Perubahan iklim meningkatkan kejadian kemarau, derebu, banjir, dan ia menyumbang kepada perubahan iklim yang berlaku secara drastik. Inilah dia faktor-faktornya. Yang pertama, asap dari kenderaan. Yang kedua, penebangan dan pembakaran hutan. Yang ketiga, pembebasan asap dari industri perkilangan. Dan yang keempat, pelupusan sisa buangan.
Ini usaha yang Pak Abu buat, iaitu yang pertama, menanam pokok. Yang kedua, mengurangkan atau tidak menggunakan beg plastik. Yang ketiga, mengasingkan bahan buangan. Yang keempat, mengitar semula bahan buangan. Dan yang kelima, memilih barangan dari bahan kita semula. Ada banyak lagi usaha yang boleh kita lakukan. Antaranya, kurangkan pemanduan kereta persendirian dan banyakkan penggunaan kenderaan awam. Anda adalah sebahagian daripada penyelesaiannya. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini dan saya ingatkan lagi kepada anda dua talian yang kami sediakan 03-205-0441 dan juga 03-205-4625 telah pun kami buka kepada anda dan saya difahamkan sudah pun ada pemanggil di talian ketika ini. Encik Naina Merekan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kami. Assalamualaikum Encik Naina. Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan. Jadi tajuk kita hari ini penurunan harga barang. Kenapa banyak lebih? Sebenarnya kempen dah dilancarkan. Betul. Tapi saya pergi selalunya di luar di bandar-bandar. Di supermarket lah apa semua kan. Harga memang turun. Tapi di luar bandar. Di kampung-kampung. Tapi walau macam mana pun prihatin peniaga-peniaga di kampung saya tengok juga. Macam saya sebut nama sikit lah kan. Ini macam Milo. Dia kurang dekat 20%. Ya betul. Bawang sampai turun harga semua. Yang tu saya dekat tahniah. Terima kasih banyak kepada kementerian. Okey. Ya, yang prihatin. Saya harap kekalkan. Jadi yang saya nak bukan tak puas hati. Saya minta gula, susu, tepung, apa tu kalau boleh. Kurang sikit. Betul. Kurang sikit lah. Itu keperluan rakyat. Ya. Setakat tu dulu lah. Banyak-banyak yang oleh Pak. Okey. Itu aja Cik Nana ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Cik Naina dan anda teruslah memanggil kami untuk memberi pelbagai input, pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan soal ini. Sebelum kita menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Naina Merekan, itu satu persoalan yang menarik juga menyentuh tentang kehidupan rakyat terutamanya di kawasan luar bandar. Saya suka bila Datuk Asih tadi menyentuh tentang dasar dan juga campur tangan kerajaan itu, Cik Noh ya. Kalau kita lihat ada pihak-pihak tertentu yang menganggap ataupun menggambarkan satu persepsi seolah-olah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan juga kepenggunaan ini tidak betul-betul melakukan tugas mereka dengan cekap, dengan efisien untuk mengawal kenaikan harga barang pada satu ketika. Dan mungkin ini merupakan satu persepsi saja dan mungkin tindakan mengadakan kempen ini satu langkah yang baik. Tak tahu pandangan Cik Noh sendiri. Itu yang Cik Noh buka cakap tadi. Cik Noh kata Cik Noh amat gembira. Dari segi penggunaan ini, dia ada dua kementerian ya. Satu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan dan satu lagi adalah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Betul. Okey. Bila kita bercakap tentang campur tangan, ada perkara-perkara di mana campur tangan kerajaan adalah efektif. Cik Noh bagi contoh, misalnya Cik Noh bagi tadi, the first hak adalah hak untuk mendapat kepuasan keperluan asas. Di sini Cik Noh melihat kerajaan melakukan satu menanganinya dengan baik, seperti contoh medical kita nombor 3 yang paling bagus ranking 20 dalam 24 negara ya. RM1 Datuk pergi hospital specialist, RM5, mana kita nak cari. That is good. Education free kan. Jadi ada di tempat-tempat di mana services tu adalah bagus. Tapi bila kita cakap tentang produk ya, macam tadi Datuk kata, dia berbalik kepada masalah ekonomi ataupun bukan masalah lah, prinsip demand and supply. Tetapi adakah itu satu projection yang munasabah ataupun betul? Walaupun kita cerita tentang naik minyak, adakah itu satu translation yang betul-betul in a way that it is correct lah. Terjemahan itu, terjemahan tu, adakah dia punya equation tu betul? Bagi Cik Noh, equation yang dibuat oleh peniaga itu diorang sendiri yang letak. Jadi di sini kalau diorang sendiri yang mentakrifkan begitu, kita sebagai pengguna ada hak jangan beli, jangan pergi.
Cik Noh pun, kalau Cik Noh nak beli sesuatu barang, Cik Noh tunggu dan lihat segala advertisement yang ada dalam surat khabar bila dia ada sale, bila dia ada buat promotion. Kalau kita ada masa untuk membuat orang kata apa, pilihan yang begitu, kita tak akan tertipu. Kita tak akan merasa harganya mahal sebab kita menjadi seorang pengguna yang bijak. Jadi, bila cakap tentang bagaimana kementerian menangani masalah begini, bagi Cik Noh lah, kalau sebelum ini Cik Noh rasa tak berapa efektif, kempen ni Cik Noh rasa cukup bagus. Cik Noh nampak yang keberkesanannya dan efektifnya kalau diteruskan sebab dia ada period kan, sebulan, 3 bulan, Cik Noh ingat diteruskan. Jadi bila ada kerjasama begini, ia adalah satu pencapaian yang bagus dari segi hak kepenggunaan. It is orang kata apa, a progression lah, bagus. Okey, Datuk tadi sentuh juga tentang itu betul ya, dasar dan juga campur tangan kerajaan. Di mana lagi perkara-perkara yang perlu dilihat secara serius oleh pihak kerajaan sendiri dalam menangani isu kenaikan harga barang itu? Kita nampak dalam industri pertanian umpamanya ataupun di bawah industri asas tani, banyak bambang keperluan di pasar tani, di pasar awam dan sebagainya, ada elemen-elemen subsidi, dan subsidi ini diserapkan dalam harga yang akhirnya dia akan dipulang kepada pengguna lah. Dia akan dapat harga yang lebih rendah sedikit. Tetapi adakah subsidi kerajaan itu sampai kepada sasaran? Adakah ini sehingga orang kampung tak buat kajian ni. Ini adalah pihak-pihak yang tertentu saja. Kerajaan keluarkan subsidi untuk nelayan umpamanya, menangkap ikan, kan? Adakah harga ikan murah? Murah ke, mampu ke untuk kita nak jadikan harga ikan tu murah? Ini maksudnya. Begitu juga kerajaan ada akta pencatutan untuk mengawal untung. Sama ada peniaga nak ambil untung banyak ke untung sedikit. Dan kalau peniaga untung banyak, dia boleh ambil tindakan di bawah akta ini. Tetapi dalam masa yang sama, mampu ke kita nak kawal ke seluruh negara? Dalam pasar raya besar kita boleh kawal. Di pasar-pasar, di pasar bandar-bandar kita boleh kawal. Di luar bandar bagaimana? Transportation dia bagaimana? Pembeli luar bandar dia tidak mempunyai cukup kemampuan keuangan. Tapi kalau saya nak compare sedikit, saya kirimlah. Di Singapura umpama, di Singapura saya ingat nasi biryani RM5 daripada dulu sampai sekarang. Pergi teh tarik pun 80 sen, tetapi walaupun dibayar dalam $10, kalau kita pergi, kita bayarlah, kita bayar duit kita. Dia orang makan hari-hari guna duit dia. Tak masalah, tapi dia tak naik harga. Okey. Dekat kita kenapa teh tarik sampai RM2? Kenapa pula tak boleh turun? Ini kita tak boleh nak menyalah. Ini salahkan, tak boleh. Kita tak boleh menyalahkan siapa, kerajaan salah, peniaga salah. Kita semua sebagai pengguna. Saya berpendapat kalau kita sepakat, pastikan kalau barang ni pihak-pihak tertentu menaikkan harga mahal, kita boykot, jangan beli barang tu. Sepakat. Jangan kata tak boleh, kami tak boleh beli, anak kami nak makan. Kalau kami tak beli, anak menangis. Janganlah alasan itu. Jadi kita kena ada satu kekuatan. Kita bercakap dalam nak pergi negara maju. Kalau sendiri itu pun kita tak boleh nak kawal, bagaimana? Okey, semangat dan kekuatan ini juga menarik bila kita sebut tentang semangat dan juga kekuatan kita sebagai pengguna, Cik Noh. Barangkali inilah satu kelemahan yang masih lagi ada di kalangan pengguna-pengguna, walaupun persatuan-persatuan pengguna tumbuh ada di negara kita ini, tetapi mungkin untuk menyedarkan rakyat tentang kuasa pengguna itu sendiri belum sampai ke tahap yang diharapkan. Komen Cik Noh. Cik Noh sangat setuju dengan statement itu, disebabkan kita adalah kuasa ekonomi yang paling besar pengguna. Tanpa kita, barang tak terjual. Bila barang tak terjual, ekonomi tak berjalan. Betul. Kan? Jadi kuasa tu di tangan kita. Tapi bila Cik Noh tengok di Malaysia, walaupun kita punya persatuan pengguna ada aktif, tetapi orang kata apa, education di tahap pengguna ni diorang masih kurang. Sebab Cik Noh berkata demikian, bila ni Cik Noh bagi contoh ya, orang lain yang biasa pergi pun mungkin mendapat contoh yang sama. Bila Cik Noh pergi ke Amerika Syarikat bila kita pergi membeli di kedai mungkin Datuk pun biasa melalui pengalaman yang sama. Cik Noh boleh terasa yang kerajaan sayang dengan kita sebab barang murah. In a way dia ada kupon, dia ada slash price. Kalau naik sikit orang bising. Sampai kita rasa kan
kita membeli tu kan happy sangat sebab kita tahu harga tu memang dikawal dengan sebaiknya untuk kita. Macam saya bukan kata kerajaan itu tak baik. Cik Noh bagi contoh mengenai hak kepenggunaan. Because bila rakyat membuat begitu, orang tak boleh sewenang-wenangnya menaikkan harga. So efeknya berbalik kepada kita yang benefit. Pengguna yang benefit. Tapi di sini bila kita tidak ada gerakan yang macam gitu, maka ia tak akan terjadi. So bila kita pergi shopping, memang barang mahal. By the way, barang kat US semua made in China. Tapi kita boleh rasa tu sebab dia punya, orang kata apa, macam suplemen cukup murah. Beli satu dapat 2 botol. Betul saya cakap. Jadi kan hak pengguna dia orang tu kan macam mana dia orang buat dengan economic of scale. Misalnya di mana dia orang dapat orang kata apa, peniaga tu dapat untung, Cik Noh pun tak tahu. Tapi kita happy. So Cik Noh lihat dia punya hak pengguna di sana sangat aktif sampai pengguna pun takut. So kita mesti buat yang begitu di sini. Sebab tu Cik Noh maintain this campaign ni is a one step towards another 1,000 steps for the consumer to benefit from lah. Walaupun masih jauh lagi lah perjalanan. Memang jauh lah. Tapi orang-orang macam PPIM kan, kenalah buat sesuatu. Tapi at least there's a start. Okey, bila kita sentuh soal ni, saya tertarik hati juga bila Datuk sentuh tentang apa ni, campur tangan kerajaan, dasar kerajaan tu ya. Dan kadang-kadang kita melihat apa ni, kekuatan itu bila Datuk sendiri kata apa ni, ahli QPEX sendiri 1.53 juta. Jadi itu satu jumlah yang besar. Tetapi kadang-kadang yang menariknya tu ya, even isu penurunan harga barang pun menjadi isu politik. Kita masih ingat macam mana statement yang dibuat oleh apa ni, Menteri Pertanian dan Asastani baru-baru ini berkaitan dengan itu pun dimanipulitkan menjadi isu politik dan sebagainya. Jadi pandangan Datuk lah tentang persoalan-persoalan seperti ini tu. Kalau kita bandingkan Malaysia dengan negara-negara yang sudah maju, di negara-negara yang maju tu mereka lebih profesional. Mereka tidak campur adukkan isu sosial dan isu pengguna dengan isu-isu politik dan sebagainya. Diasingkan. Dan kita hari ini seolah-olah nak bercakap dan nak kaitkan dengan politik. Kelemahan pihak ini dan sebagainya. Saya rasa itu tidak tepat. Dan kalau kita bertanggungjawab kepada rakyat dan kepada keluarga, kepada anak cucu kita dari segi bagaimana dia nak continue kehidupan mereka. Mereka kena bersama-sama. Kita kena bersepakat. Tak kira asas politik apa, latar belakang apa. Kalau kita bercakap soal harga barang, kita fokuslah harga barang. Jangan kaitkan ini, ini kerana ini kerana jadi perkauman dan sebagainya. Kita perkauman tak ada. Kita bercakap, kita berada dalam negara kita, bercakap dalam soal survival kita. Jadi tak bolehlah kita nak kait. Saya tak setuju. Dan kalau saya pergi kepada KPD dan KK, saya ucap tahniah kepada Yang Berhormat Menteri. Mereka bekerja siang malam hari ini. Saya nampak juga pegawai-pegawai di pihak kementerian. Tetapi kadang-kadang adakah yang di luar sana menyokong? Adakah kita dapat sokongan yang padu? Pengguna hari ini kita nampak hari ini. Kami KPAC Pejabat Awam ni, kita sumber pendapatan kita daripada penggajian. Penggajian itu daripada kerajaan. Kerajaan adalah majikan kita. Tapi kalaulah kadar upah yang kita ada ni tak cukup nak beli barang, keadaan jiwa pun tak tenteram. Betul. Anak-anak pun nak belajar pun tak tentu arah. Jadi saya nampak kenapa saya sebut campur tangan kerajaan, kerana kita environment politics dan juga dari segi pemerhatian kita berbeza berbanding dengan negara-negara yang lain. Di utara kita nampak memanglah dasarnya berbeza dengan kita. Dan dari segi kehidupan majmuk di negara kita ni berbeza dengan negara yang lain. Jadi ini satu perkara yang mungkin juga mempengaruhi. Dan yang kedua saya nak sebut, harga barang ni seolah-olah tidak dikawal. Harga makanan umpama, ada barang sampai makan minum berpuluh-puluh ringgit, nak makan apa hal. Padahal tempat duduk mereka pun bukan bersih sangat pun. Dan warung-warung pun sesuka hati. Kita tidak ada satu guide. Adakah pada masa yang akan datang kerajaan perlu tubuhkan satu one stop center yang orang boleh mengadu mengenai kedudukan harga barang ini? Bukan one MOCC. One MOCC ni mereka dah beban yang tak tertanggung sekarang ni, kan? Kita bercakap soal bagaimana pengumpulan data berpusat dari segi harga barang ni, supaya semua aduan tu sampai ke sana. Dan pihak
yang berkuasa harus ambil daripada data berpusat ini mengenai salah laku yang dilakukan oleh peniaga. Okey, kita sambung lagi nanti Datuk. Menarik semakin menarik perbincangan kita ini. Kita akan berehat sekali lagi buat seketika, tetapi dua talian yang kami sediakan kepada anda itu masih lagi kami kekalkan di 03-2050-4421 dan juga 03-2050-4625. Rehat dulu. Kabar pemirsa, salam dari Jakarta. Sebuah program kerjasama Kantor Berita Indonesia Antara dengan Kantor Berita Malaysia bernama kembali hadir menjumpai Anda. Isu semasa dan terkini industri kreatif tanah air. Perkembangan muzik tempatan. Lensa anak seni. Aksi layar perak. Tanpa gosip dan sensasi, semuanya disisipkan selama setengah jam dalam Tedi Sini, bukan sekadar hiburan. Setiap Sabtu, jam 12.30 tengah hari, hanya di Bernama TV. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa. Paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam channel Bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami secara live dan eksklusif Ruang Bicara yang kami bawakan di Bernama TV. Dan kita masih bercakap tentang topik yang menarik, kenapa bayar lebih. Dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang berbahagia, Dato' Azim Muda iaitu Presiden QPEX, dan kita juga masih lagi bersama dengan yang berbahagia Cik Noh Hajran Muhammad Noh, seorang pengamal undang-undang. Jadi masih lagi kita bercakap tentang hak pengguna. Ini sesuatu yang perlu kita tekankan kepada penonton-penonton kita, Cik Noh, ya. Ramai yang tidak tahu hak mereka, ramai yang menganggap bahawa tak apalah apa yang ditawarkan itulah terpaksa kita beli, dan sebagai istilah terpaksa itu. Jadi Cik Noh. Jadi bila Cik Noh bagi contoh tentang kita pergi luar negara, Cik Noh bukan nak mengatakan tentang orang kata apa exchange rate, memang exchange rate. Cik Noh nak bercakap tentang sikap laku dia orang tu. Bila kita berbelanja di sana, kita rasa the consumer rights dekat sana cukup kuat. Sampai bila kita membeli, kita rasa kita king. Dia orang tu, penjual tu takut kalau kita buat komplain. Macam Cik Noh bagi ni contoh betul lah, beli kasut. Tak sampai 2 hari, agaknya apa yang jadi kasut tu rosak. Cik Noh pergi, no question asked. Bukannya dari the same outlet, bukan branch, dari tempat lain, same brand, tapi dia just ambil aja, no question asked. Walaupun ada cacat sikit, dia tak tanya, oh you buat apa. Kalau di sini benda rosak sikit, you nak pergi tukar, banyaknya soalannya, awak dah pakai macam ni, awak dah pakai macam tu, balik macam tu je. Di sana tak ada sekali. Ini Cik Noh kata, orang kata apa, consumer punya education ni penting. Pendidikan dari segi consumerism tu, sikap dan tingkah laku tu. Tadi Datuk ada menyebut tentang tepung, ya. Cik Noh sangat suka semalam bilanya minyak di announce naik 25 sen kan. Ada kedai-kedai minyak yang tak nak jual, ditutupnya kedai minyak, ditutupnya pam, ya. Dan Cik Noh dapat tahu ada dibuat enforcement. Bagus tu. Itu very effective. Jadi Datuk pun tadi ada sebut juga, di Malaysia ni undang-undang mengenai consumer, hak-hak penggunaan ni banyak. Kalau Cik Noh boleh nyatakan di sini, tadi Datuk dah kata Akta Kawalan Harga dan Akta Pencatutan 2011. Kita ada Akta Perdagangan 2011. Kita ada Akta Perlindungan Pengguna 1999. Kita ada Akta Timbang dan Sukat 1972. Akta
kawalan bekalan 1961, akta sewa beli 1967. Jadi semua ni ada untuk memberi perlindungan kepada pengguna. Tetapi adakah pengguna menggunakan hak itu? Cik Noh rasa tidak. Cuba Datuk pula jawab tentang persoalan itu tu. Terima kasih Sakawi. Satu perkara yang saya nak sebut di sini, kita bercakap soal bagaimana kita menjadi kuasa pengguna yang hebat, dan bagaimana kita boleh nak pastikan bahawa peniaga-peniaga ni tak ambil kesempatan. Dalam negara kita ni ramai orang bercakap seolah-olah peniaga mengambil kesempatan daripada murah hati orang Malaysia, ataupun tidak ada kawalan-kawalan ke atas mereka. Ini satu perkara. Jadi saya nak sebut di sini, peranan kerajaan juga kena ada supaya buku-buku yang berkaitan dengan kepenggunaan ini diedar ke seluruh negara. Yang kedua, kerajaan kena ada engagement dengan pertubuhan-pertubuhan ni. Pertubuhan persatuan pengguna Islam, persatuan-persatuan pengguna yang ada dalam negara kita yang bercembah. Walaupun dah ada kepenggunaan tapi tak strong. Saluran-saluran ini kena ada. Kena bagi mereka kekuatan. Just mereka jadi ahli, kemudian nak tunjuk kad pun tak laku, buat apa? Ini kita kena fikirkan sesuatu supaya bila kita nak melangkah menjadi negara maju besok ataupun hari ini kita berada dalam situasi ini, rakyat kita tak derita dengan harga barang ni. Saya masih lagi konservatif dengan bagaimana sukarnya rakyat nak beli barang yang barang harga mahal, duit tak ada. Dan siapa nak beritahu dia? Dan kita tak pastilah kerajaan ni nak bagi subsidi selama-lamanya, kita tak tahulah. Dan hari ini pun kita rasakan tekanan-tekanan berlaku, harga minyak turun naik bila diapungkan. Tak tahu, hari ini naik 25 sen. Besok entah harga minyak $61 satu barrel. Besok harga minyak naik $70, naik lagi minyak. Barang naik lagi. Kita ni pengguna yang ada di bawah, terutama yang pendapatan rendah, kami pejak awam umpamanya yang fixed income, tak ada income lain lagi, nak beli, anak ramai, mahu tak mahu kena beli. Saya tak tahu, mungkin akan ada rungutan besok, ada rakyat kita, ada mungkin pejak awam juga makan nasi dengan garam je, tak ada lauk, tak mampu nak beli. Kalau ini fenomena ini berlaku, kita bercakap negara maju pun tak guna. Kerana kesejahteraan rakyat tidak berlaku. Okey, bila kita sentuh satu soal, tadi kita sembang-sembang masa kita berehat tadi tentang kawalan harga barang lah, Cik Noh. Memang kita tahu bukan mudah sebenarnya bagi pihak kementerian sendiri untuk mengawal sama ada barang itu betul-betul diletakkan pada harga kawalan dan sebagainya. Dan penggunalah yang juga diharapkan menjadi mata dan juga telinga bagi pihak kerajaan sendiri. Tetapi dari segi kawalan harga barangan itu sendiri pun kadang-kadang banyak yang boleh dipersoalkan. Mungkin macam Cik Noh sebut tadi adalah di supermarket tak ada masalah, tetapi di gerai-gerai biasa tu kadang-kadang mereka menjual mengikut sesuka hati mereka. Jadi dalam persoalan ini macam mana kita nak menyelesaikan? Jadi Cik Noh berbalik kepada definisi undang-undang kepenggunaan ya. Definisi undang-undang kepenggunaan adalah perlindungan kontrak persendirian di antara pengguna dan orang yang menjual. So, kalau kita bercerita tentang apa orang kata kerajaan buat, apa yang kita buat, sebab undang-undang consumer ni is a very personal and private contract law. Maksudnya macam kita pergi gerai, okey? Cik Noh selalu buat praktis yang beginilah, habit saya lah. Kalau saya pergi kedai mamak nasi-nasi kandar ni, macam kepala ikan, saya akan tanya dulu, ni berapa? Anak saya beli sotong RM1.15. Betul, mahal sotong. Sotong Datuk. Ya. Jadi bagi Cik Noh, sebab kita ada orang kata pendidikan dari segi konsumer, saya tanya, kalau saya rasa nak beli kepala ikan RM45 nak makan sekali, saya rasa tak payahlah. Jadi itu hak saya tak nak. Kan? Orang kata, jadi bagi Cik Noh, yang pentingnya pengguna. Sebab definisi ni dah macam gitu. Sebab itu pengguna, tadi Syekawi kata dia adalah mata. Kan? Dan baru ini SPED ada memberi penerangan kan tentang taksi-taksi yang tidak menggunakan meter. Sekarang ni you ambil gambar. Ambil dia punya gambar taxi driver tu, ambil gambar registration dia apa-apa semua. Jadi ada mekanismenya. Tapi berapa orang yang akan buat itu untuk orang kata meletakkan hak yang betul. Kalau
tak menaiki taksi tu tak sampailah pula. Jadi kalau kita berbincang pasal cerita taksi kan, kita cerita pasal polisi kerajaan pun kan, memang kerajaan nak buat banyak seperti Greater KL kan, banyak orang kata apa MRT, LRT, tapi dia punya connection tu, bila orang dah sampai ke satu-satu stesen, dia nak pergi ke tempat lain, dia kena menaiki taksi juga. So masih it doesn't solve the problem. So it has to be a holistic approach lah. Jadi sebagai pengguna, Cik Nur rasa hak kepenggunaan ni mau tak mau minta QPax bawa sekali 1.5 million. 1.5 pengguna tu. Dan meletakkan satu orang kata apa pemboikotan yang kuat boleh dibuat kalau kita nak, mampu dibuat. Lagi satu yang Datuk ya, kalau kita lihat ini kita mungkin terkeluar sedikit lah, tapi ia masih lagi ada kena mengena dengan pengguna. Kerajaan akan melaksanakan GST pada bulan April nanti. Itu pun juga mungkin menimbulkan pelbagai pandangan, pelbagai persepsi. Mereka menjangkakan bahawa harga barang mungkin akan naik dan sebagainya, dan itu tidak mustahil akan berlaku sekiranya sekali lagi kawalan yang ketat tidak dilakukan oleh pihak kerajaan sendiri. Jadi reaksi daripada Sakin Sekawi ini satu tajuk yang menarik lah kan. Bila kita tahu kerajaan nak melaksanakan GST mulai April ni, tetapi hari ini kita dimomokkan dengan harga barang naik. Kerajaan beritahu mereka nak laksanakan GST sebagai cukai ganti, menggantikan cukai perkhidmatan dan cukai langsung, SST kan. 16% yang ambil 6%, sepatutnya harga turun 10%. Tapi mereka kata bila pelaksanaan GST, harga barang makin naik. Mana satu yang betul? Seolah-olah peniaga tidak akan berkompromi soal untung mereka. Adakah cukai yang selama ini dibayar kepada kerajaan akan diserap kepada keuntungan daripada perniagaan tu? Ini pun satu perkara yang ramai pengguna menunggu. Ada orang tanya nak beli sekarang ni barang selepas GST ke sebelum GST. Seolah-olah gambaran GST ni harga barang naik. Padahal kerajaan janji bila pelaksanaan GST sebenarnya cukai yang diambil oleh kerajaan dulu 6%, sekarang tinggal 6% saja. Bagi QPax kita yakin kalau pelaksanaan GST ini dibuat secara betul dan undang-undang bertulis yang ada dalam negara kita dilaksanakan secara menyeluruh, dan mereka-mereka yang terlibat dalam perdagangan, soal barangan dan sebagainya tertakluk kepada perundangan yang ada. Saya ingat pengguna tak akan tertipu dengan berbagai-bagai tomahan ni yang menyatakan barang semakin naik. Ni menakutkan orang. Itu nanti kita sambung lagi ya Datuk. Saya juga nak dapat pandangan Cik Noh berkaitan dengan persoalan ini. Ini juga satu perkara yang perlu kita lihat secara serius sebenarnya. Baik, kita akan berehat buat seketika, tapi sebelum kita berehat, kita ambil satu lagi panggilan daripada pemanggil kita yang sudah pun bersiap sedia di talian ketika ini. Kamal dari Perak. Assalamualaikum Kamal. Ya. Saya, halo. Ya. Ni Cik Puan ni bercerita pasal kenaikan minyak. Okey. Kemudian dia kata ada stesen tutup, ada sebagainya. Tapi kan adakah tuan-tuan tahu semua bahawa stesen stok minyak banyak. Apabila stok banyak, apabila harga turun, kawan-kawan saya rugi 30,000, 15,000, jumlah sekali berjuta stesen ni. Jadi apabila kan stesen ni nak kurangkan kos, apa cara dia? Jangan ingatkan apa pengusaha stesen ni semua buat untung aja. Ingat tak? Jadi kan apabila minyak naik, orang queue sampai 5-6 jam, 10 jam, minyak habis. Mana dapat untung balik? Ada tak? Kerajaan mesti ada satu mekanisme menentukan apabila turun naik ni, stesen mesti diganti. Sedangkan kos operasi tinggi, minimum gaji dah naik 900. Tambah hutang begitu ini kan, stesen dijadikan ramai yang tutup nanti. Siapa punya? Bumi Putra punya. Cuba fikir balik. Okey. Kerajaan fikir balik. Nak tak tuduh pengusaha stesen saja.
Sorry lah. Ya, menarik pandangan yang anda Cik Kamal lontarkan, dan itu jugalah satu masalah yang sering dibangkitkan oleh pengusaha minyak di negara kita ini. Tak apa, Cik Kamal, kita akan berehat buat seketika dan kembali nanti. Mungkin itu satu persoalan yang akan kita cari-cari jawapan, satu mekanisme yang mungkin menarik yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Kita rehat buat seketika. Travel not because I like to travel. I travel so I can say this: what you're looking for is inside of you, and you should be in peace. Prem Rawat has been traveling for 40 years, inspiring people around the world to find peace within. I go and I talk to people, and I present them with the possibility of themselves discover the peace that lies within you. Current issues, latest headlines, illuminating visuals, everything right and now on Bernama News. Dibelenggu kebankrapan semuanya bukan pilihan. Saya pernah cuba dibantu, namun saya tidak hiraukannya kerana saya merasakan MDI akan bertindak kejam terhadap saya. Sehinggalah kebankrapan mula mengganggu hidup saya. Saya hilang punca untuk meneruskan kehidupan. Akaun saya dibekukan. Apa nasib keluarga saya? Selama ini saya menyangka MDI zalim yang membangkrapkan saya. Ternyata sangkaan saya meleset sama sekali. Jabatan Insolvensi Malaysia, bukan kami yang membangkrapkan anda. Jangan takut atau risau untuk tampil ke depan. Berilah kerjasama agar kami dapat membantu anda. Layari www.insolvency.gov.my. Baiklah, tak banyak lagi masa yang tinggal. Kita di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tadi menarik juga apa yang dilontarkan oleh pemanggil kita, Cik Kamal dari Perak, kalau tak silap saya. Tapi itu juga mungkin sesuatu yang perlu kita fikirkan. Jadi terima kasih banyak-banyak Cik Kamal. Tapi akhirnya yang kita sembang-sembang ini ialah tentang pengguna menggunakan kuasa mereka itu. Tetapi ialah suka ataupun tidak kita terpaksa membeli kerana itu keperluan harian dan sebagainya. Cuma kita mengharapkan mungkin dengan pelaksanaan GST nanti ada barangan-barangan yang dikecualikan daripada GST, dan kita harap kerajaan tegas mengawal kedudukan harga barang-barang yang tidak dikenakan GST nanti. Tetapi mungkin Cik Noh ada lagi perkara-perkara yang ingin kita kongsi bila kita bercakap tentang hak pengguna dan kepenggunaan ini sebenarnya, Cik Noh. Bagi Cik Noh, kita kena ada asas awareness tu. Itu sangat penting. Bagi Cik Noh, kalau kita nak menangani masalah kepenggunaan ni, harga naik, semua berbalik kepada sikap. Dia tak ada any alternatif lah bagi Cik Noh, ya. Macam Cik Noh bagi contoh tadi, setengah orang pergi, dia tak tanya harga makanan, dia beli saja. Jadi bagi orang kata peniaga makanan tu, bisnes dia berjalan sebab orang tak pernah menyoal. Jadi kalau dia jual sotong RM15, besok Syakawi pergi beli RM15, besok Datuk pergi beli, Cik Noh seorang je tak beli. Tapi pada Cik Noh, pada dia orang, 2 orang beli, seorang tak beli. Tapi kalau 3-3 tak beli, dia tak jual lah. Kalau letak RM7 baru you all beli, then I pun beli, dan barulah dia menjual pada harga RM7. Jadi ini semua kepada sikap. Jadi bila kita bercakap tentang tadi pendidikan kepenggunaan, bila kita bercakap tentang GST, tadi Datuk sentuh, bila ada GST 6%, SST dah tak ada. Okey, berapa orang kita yang akan check bila dah di-enforcekan GST ni, yang akan tengok bil bila kita pergi makan kat hotel, service charge tu kita tak nak bayar. You kena check. Sebab dia tak, orang kata apa? Tapi dari segi undang-undang, kalau kita ikut apa yang diterangkan dalam GST tu, yang service charge tu, kalau dikenakan, apakah kita boleh tak bayar ataupun kita mesti kena bayar juga, ataupun hotel ada kebebasan? Itu Cik Noh pun kurang pasti. Tapi
bagi pemahaman, katalah ambil dari saya sebagai layman. Jangan ambil saya sebagai pengamal undang-undang. Saya akan bertanya soal tu, tapi saya tahu bisnes yang lepas 500,000 saja yang boleh charge sekarang ni yang GST tu, yes, yang dia punya 500,000 punya income kan. Dulu pun sama juga. Outlet yang cuma income dia lebih pada RM500,000 baru boleh charge. Tapi bila Cik Noh kalau pergi beli dekat macam kios-kios ke apa, Cik Noh check. Kita tengok betul, sebab I ada pendidikan consumer. Saya akan check. Kalau ada servis, saya akan tanya, you macam ni outlet ada servis ke? Berapa you punya profit? Of course lah, kita tanya Bangla ke, kita tanya orang, dia orang tak faham. Tetapi kita mempersoalkan. Sama juga, biasa Cik Noh pergi letak kereta, Cik Noh tu ada service charge. Tapi berapa orang yang ada sikap macam ni, Cik Noh, kalau kita pergi makan di kedai-kedai mamak lah misalnya kan, kalau kita panggil dia dari suruh kira RM15. Jadi kita tak tanya pun detail. RM15 sotong aja. Okey, lagi satu tu kalau kita lihat ialah ada orang katakan bahawa kadar inflasi negara kita ini belum lagi ada, sampai ke tahap yang membimbangkan dan sebagainya. Tapi kita sudah bahawa kita sedang menghadapi inflasi sebenarnya sekarang ini. Dan saya percaya bahawa kaki tangan awam terutamanya di peringkat bawahan itu sudah pun mula merasa keperitannya. Dan apabila kerajaan juga menetapkan gaji minima kepada 900, itu pun dipersoalkan. 900 itu apalah, apakah mencukupi untuk survive? Itu di swasta. Di swasta. Kerajaan tak ada lagi. Jadi macam mana Datuk QPEX ini memainkan peranan untuk memberi satu semangat baru? Apakah QPEX akan memperjuangkan nasib mereka yang terutamanya di peringkat bawahan ini dengan demand-demand kepada kerajaan di masa-masa yang akan datang? Terima kasih. Saya berfikir terlalu luas yang kita nak sentuh. Kita bercakap soal kos sara hidup. Kos sara hidup ni merangkumi harga barang, keperluan harga barang, utilities. Harga hari ni tarif elektrik turun sedikit. Saya ingat dia naik dulu banyak 15%, dia turun sikit saja kan. Kalau harga tarif elektrik tak turun, harga barang dekat tu dia kata harga minyak turun tapi elektrik tak turun, dia pun naik juga harga barang. Itu pun satu masalah juga. Kalau kita tengok keperluan yang lain, gas umpama, gas tak turun harga pun, harga minyak turun harga gas tak turun harga, orang petikai kenapa gas tak turun harga? Turunlah, please lah, come on. Turun 10 sen pun tak apa. At least nampak tanggungjawab kita. Inilah kadang-kadang mereka seolah-olah untung ni tak boleh berkompromi. Dan kalau sikap ini kita kembali kepada keadaan dalam negara kita, semua orang tak tolerate dengan hak mereka. Orang berniaga nak untung banyak. Orang yang pembeli ni tak banyak sumber yang ada, kewangan yang ada. Jadi nak tak nak dibeli juga. Jadi ini satu perkara yang kepada kita lah. Kita kena bersatu. Pengguna sampai masanya kena bersatu. Dan tak apa, kalau negara perlu bergelap pun, kita bergelap lah. Tak payahlah buka elektrik. Kalau elektrik turun, pakai lilin. Kalau kata apa salahnya kita pakai lilin? Satu hari kita tak payah buka elektrik. Nanti dia nak tengok cerita Korea kat TV dah tak dapat pula. Tak apa. Begitu juga barang keperluan asas. Keperluan asas yang di rumah. Nak makan di rumah. Kita hari ni nak makan kat kedai mahal. Takut. Betul. Bimbang. Bukan saja soal mahal, soal barang yang semalam ke dan sebagainya, itu satu masalah. Jadi akhirnya kepada pendapatan. Ini tak bercakap soal harga rumah lagi. Selepas GST harga rumah akan naik, tak akan naik. Adakah golongan bawah ni mampu nak beli rumah? Tadi kita bercakap soal makanan. Tapi nak tidur, rumah tak ada, macam mana? Ini akhirnya kita kembali juga kepada kerajaan yang kita pilih. Dan kerajaan kena lihat secara menyeluruh supaya kehidupan rakyat ini tidak tertekan disebabkan oleh faktor-faktor tadi. Dan saya bersetuju walaupun sustainable soal inflasi hari ini masih lagi terkawal. Tetapi kalau ini tidak boleh kalau dibiarkan, saya ingat kita punya inflasi akan lagi teruk pada masa akan datang. Dan dia akan beri kesan yang
begitu besar. Okey, 1 minit lagi Cik Noh penerbit kata. Jadi mungkin pesanan Cik Noh sendirilah kepada pengguna-pengguna. Jadi bagi Cik Noh sikap adalah penting, sikap pengguna. Cik Noh bercakap bukan sebagai pengamal undang-undang tetapi sebagai pengguna juga. Salah seorang pengguna ya. Salah seorang pengguna. Tadi Cik Noh buka cakap Cik Noh dengan quotation dari John F. Kennedy. Sekarang ni Cik Noh nak habiskan dengan Franklin D. Roosevelt. Masa The Great Depression Datuk 1930-1931, Amerika keluar pada The Great Depression sebab bank tak nak bagi loan. Depressed kan, ekonomi depresif ya. Jadi Franklin Roosevelt kata we have nothing to fear but fear itself. Dia juga kata unreasoning, nameless unreasoning tu yang Cik Noh kata tadi, equation yang terjemahan naik harga minyak tu, okey. Kita paralyzed, needed effort to convert retreat into advance. Sikap mesti tukar. Dan mereka menangani the Great Depression bila semua datang sekali as a mastermind. This is called the Greatest Mastermind Alliance pada 1930-31 dan sama-sama bekerjasama. Dia orang asingkan political differences. Congress Republican, Democrat, dia orang sama, stesen TV semua sama, TV semua sama, memberitahu benda yang positif, sama-sama mereka keluar pada the Great Depression. Bacalah. Itu yang Cik Noh nak tinggalkan. So kita kalau macam Datuk kata, kita semua membaikot, kita menjalankan kita punya hak, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Cik Noh Hajran, terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Azim Muda kerana sudi bersama dengan kita. Ada lagi banyak perkara yang boleh kita sembang-sembang berkaitan dengan soal ini. InsyaAllah dari masa ke semasa kita akan bangkitkan persoalan kuasa pengguna dan apa yang harus dilakukan oleh pengguna dalam menghadapi situasi seperti apa yang kita hadapi sekarang ini. Tetapi kesemuanya berbalik kepada individu lah, kepada pengguna itu sendiri, kerana kita juga sebagai individu tepuk dada, tanya selera lah. Kalau dah udang tu ataupun sotong dah sampai RM15, barangkali tak payahlah makan sotong. Carilah makanan lain yang mungkin di dalam kemampuan kita. Jadi terima kasih kepada anda yang memberikan tumpuan kepada kami, dan tentunya terima kasih kepada pemanggil-pemanggil yang memberikan pandangan dan juga pendapat mereka. Dan insyaAllah kami menjanjikan sesuatu yang pasti, iaitu Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Masih